Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam saya ucapkan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun berada dalam sesi live TikTok hari ini. Jadi boleh share dulu kita punya sesi live. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Saya nak share link live ni dalam grup sekejap, grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp kelas mengaji percuma. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk join group ni boleh tekan dekat link dekat bio. Okay, boleh join group tersebut. Nanti apa-apa maklumat, program dan sebagainya berkaitan dengan kelas percuma dan sebagainya boleh tahulah melalui grup WhatsApp tersebut. Okay, hari ni insya-Allah kita akan sambung muka surat yang keberapa dah. Kita dah dalam 2 hari kita tak live. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ni mungkin pernah join, boleh komen juga dekat situ. Kita sambung muka surat berapa. Sementara saya nak cari, saya ada catat hari tu. Okay, saya catat kita berhenti live pada muka surat yang ke-18. 18 hari tu kita mula 19 akhir juzuk ke-21. Tak silap saya kita dah habis juzuk 1. Jadi live hari ni insya-Allah kita akan sambung juzuk yang kedua lah. Okay, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dah pernah join sebelum ni boleh komen dekat bawah. Kita last baca hari tu muka surat 21. Itu yang saya ingat lah. Okay, muka surat 21. Jadi hari ni kita akan sambung muka surat yang ke-22 lah. Okay, muka surat yang ke-22 iaitu juzuk yang kedua. Juzuk kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dah bersedia, yang dah ada dalam sesi live pada malam ini, boleh buka muka surat yang ke-22. Okay, muka surat yang ke-22. Kita buka sekejap. Okay, muka surat 22 ni muka surat juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersedia, boleh komen juga dekat bawah tu. Kalau dah bersedia ataupun sebelum ni yang pernah join, boleh bagi tahulah. Yang dah join grup WhatsApp tu pun boleh komen juga, supaya saya tahu ada tak yang dalam grup WhatsApp tu dah join. Sebab saya baru send link untuk link untuk live ni dalam grup WhatsApp tersebut. Grup WhatsApp apa? Grup WhatsApp, nama grup WhatsApp tu kelas mengaji percuma. Tu sebenarnya grup untuk kita maklumkan berkaitan kelas mengaji lah. Yang terdekat ni kita nak buat kelas mengaji secara percuma. Bagi yang berminat boleh join grup tersebut dan boleh daftar. Nanti link tu mungkin saya akan letak pada group description. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik terus lah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang first time join sesi live mengaji, kita mengaji ni, kalau sesi ni kita boleh bagi nama tilawah, terjemahan dan tajwid. Maksudnya apa? Kita baca satu ayat per satu ayat, kemudian kita akan tengok pada terjemahan supaya kita fahamlah sedikit sebanyak tentang ayat yang kita baca. Okey, kemudian kalau ada berkaitan dengan hukum tajwid yang saya rasa perlu perjelaskan ataupun kita perlu beri perhatian, saya akan terangkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada dalam live boleh ringan-ringankan tangan, belanja saya live dulu, belanja saya like dulu. Okay, sementara saya nak mulakan dulu, insya-Allah kita mula sekejap lagi. Saya tengah nak setting sikit. Dekat dalam grup ni saya dah share. Okey. Sekejap. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh share, keep on sharing this live supaya lebih ramai dapat manfaat insya-Allah. Kita biasanya live pada pukul 9 pagi, tapi disebabkan 1 hingga 11 hari bulan saya ada program. Jadi saya akan live pada waktu-waktu yang saya free insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh keep on update dalam grup lah, terutamanya kalau saya live saya akan bagi tahu dalam grup WhatsApp insya-Allah. Jadi macam mana nak join grup WhatsApp tu, klik je link dekat situ, kemudian dekat bio, kemudian boleh join grup WhatsApp tersebut. Okey. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung juzuk yang ke-22, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-22. Okey, insya-Allah kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kita sambung muka surat yang ke-22 dan juga juzuk yang ke-2 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. Okey, ba huruf qalqalah, jadi kena ada lantunan. Okey, يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Okey, mim bersabdu seperti yang saya selalu ulang sebelum ni, perlu dengungkan dengan kadar berapa harakat tuan-tuan dan puan? Kadar 2 harakat. Okey, jadi sempurnakan dengan kadar 2 harakat. Okey, kemudian kita tengok pada terjemahan ayat yang ke-142. Orang-orang yang kurang berakal di antara manusia akan berkata, apakah yang telah memalingkan mereka, yakni orang Muslim, daripada kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk. Komen bagi yang first time. Okay, kita akan baca ayat per ayat, kemudian kita baca terjemahan dan sedikit penerangan tajwid lah sekiranya ada yang saya perlu terangkan dan perlu tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati ketika membaca, insyaAllah. Okay, kita sambung. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada perkataan وَمَا كَانَ اللَّهُ, okey, nallah ni perlu diperhatikan. Okey, saya zoom sedikit. Pada perkataan nun, na, sempurnakan bunyi huruf na. Okey, sebab apa? Sebab kalau tak hati-hati di sini, jadi ada pelajar-pelajar yang baca wa ma kana Allah, nallah. No tu huruf apa? No. No tu bukan huruf na. Okey, jadi sempurnakan baris nun di atas, na. Okey, kalau kita terjemah kita tulis dalam Rumi, dia akan jadi NA lah, NA. Ni NA, na. Sempurnakan wa ma kana Allah, dia tak boleh wa ma kana Allah, nallah, nun tu tak boleh tebal. Okey, wa ma kana, wa ma kana, bukan wa ma kana, wa ma kana Allah. Okey, hati-hati. Sebab apa biasa ditebalkan? Sebab perkataan lafzul jalalah, lafaz Allah dekat sini. Okey, jadi hati-hati. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Sekali lagi, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ
Innallaha bin nasi laraufur rahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pada terjemahan. Okey, di sini kita nampak lam yang kosong. Okey, formula yang simple untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar. Okey, baru belajar Quran. Kalau yang sebelum ni dah mahir, dah pernah belajar tajwid, tak ada masalah lah. Itu simple je. Cuma formula untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar, lam kosong kita abaikan, terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Kalau yang nak baca lam tu, kita tengok lam tu ada tanda mati. Okey, lam ada tanda mati baru kita bunyikan. Kalau lam kosong seperti ini, kita abaikan dalam bacaan, kita terus masuk ke dalam huruf yang seterusnya. Huruf seterusnya kat sini huruf ra lah. Okey, begitu juga dengan tanwin di sini. Tanwin yang selari, selalu saya ulang, kita jelaskan. Jelaskan tu maksudnya apa? Jelaskan bunyi nun. La kabiratan. Okey, tan. Jadi kalau ejaannya T-A-N, la kabiratan. Dia bacaan izhar dekat sini, izhar. Jadi kalau nampak selari, baca jelas. Kalau tak selari, baru kita dengung. Okay? Baru kita dengung 2 harakat. Itu formula yang simple lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat, supaya tak pening, tak perlu pun ingat nama tajwid dan sebagainya. Okay? Bagi yang, terutama sekali bagi yang baru belajar lah. Okay? 1, 4, 3, kita teruskan dengan terjemahan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat pertengahan. Apa maksud dekat sini umat pertengahan? Saya tolong bacakan dia punya nota. Umat yang adil, yang tidak berat sebelah, baik terhadap dunia walaupun akhirat, tetapi seimbang kedua-duanya. Okey, di situ maksud umat pertengahan di sini. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak memerintahkan engkau, wahai Muhammad, berkiblat dahulunya ke Baitul Maqdis, kemudian kami perintahkan supaya berkiblat ke Kaabah, melainkan untuk kami menguji bagi menzahirkan siapa di kalangan kamu yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling ke belakang. Sesungguhnya peralihan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada manusia. Okey, kita teruskan lagi tuan-tuan dan puan-puan pada muka surat yang ke-100 pada ayat yang ke-144. Sekejap saya setting sekejap. Okey, boleh nampak 144 muka surat yang ke-22. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak buka mushaf, boleh buka mushaf muka surat yang ke-22, awal juzuk 2. Okay, insyaAllah kita sambung. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini kita ada tanda ombak. Okey, saya bagi simple formula, nampak je tanda ombak. Secara umumnya pilihlah baca, nak baca 4 ataupun baca 5. Okey, baca 4 ataupun baca 5. Okey, melainkan setelah ombak ni ada huruf yang bersabdu, baru kita baca dengan kadar 6 harakat. Contoh, waladdallin. Okey, di dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang setiap hari 17 kali tu kan, paling kurang lah. Okey, jadi kalau tengok lepas ombak ni tak ada huruf yang bersabdu, maka pilihlah bacaannya 4 ataupun 5. Okay, simple je, formula yang ringkas supaya tuan-tuan dan puan-puan mudah ingat. Okay, tak perlu ingat hukum tajwid. Okay, dan harakatnya kalau kita sambung tadi, kalau kita sambung dia akan baca 4 ataupun 5 lah. Tapi kalau kita berhenti ataupun wakaf pada perkataan fis sama ini, fis sama ni boleh baca dengan kadar 6 harakat. Okay, sekiranya kita wakaf. Okay, bagi yang belajar tajwid dekat sini hukumnya mad wajib muttasil. Okay, mad wajib muttasil. Okay, kita sambung. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, nampak saya bagi tahu tadi, kalau lam yang ada tanda, maka kita jelaskan bunyi dia. Okey, jadi bunyi dia Masjidil Haram. Bunyi lam dekat situ. D-I-L. Lam. Lam tu macam lah huruf lam, macam huruf L. Jadi Masjidil Haram sebab ada tanda mati. Kalau lam itu kosong, macam saya bagi contoh tadi,
tak perlu kita baca dalam bacaan. Okey, senang saja. Okey, sambung. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Okey, ta salah satu daripada hukum hukum apa, lantunan. Apa tuan-tuan dan puan-puan, lantunan kita panggil? Boleh komen, saya lupa pula. Huruf qalqalah. Okey, salah satu daripada huruf qalqalah, ba, ju, da, qata, ba, jim, da, qaf dan juga huruf ta. Okey, ta pun huruf qalqalah. Apa maksud qalqalah? Kena ada lantunan. Syatarah, syatarah, syatarah. Okey, tapi lantunan tu semula jadi, bukan kita buat-buat syatarah. Kalau ada pelajar yang dia cubalah, dia struggle nak buat qalqalah, jadi qalqalah tu jadi berbaris. Contohnya syatarah, jadi ta tu ada baris atas pula. Okey, kena hati-hati sebab lantunan tu adalah secara semula jadi, bukan dibuat-buat sehingga huruf tersebut ada baris pula. Okey, pada asalnya huruf tersebut mati. Jadi hati-hati bila kita sebut huruf qalqalah tu. Okey, fawallu wujuhakum syatrah, syatrah. Okey, lantunan dia tu semula jadi. Okey, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan dan sebagainya boleh komen kat ruang komen. Kalau ada yang nak semak bacaan macam kita punya live yang sebelum ni, ada yang Puan Nat, Puan Nat tak silap saya, dia request untuk semak bacaan, jadi boleh request untuk join live lah. Tapi tak perlu buka kamera dan sebagainya. Just request live dan bagi tahu dekat ruangan komen, saya dah request untuk semak bacaan. Okey, kita akan baca 1-2 ayat lah, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat peluang semak insya-Allah. Okey. Okey, kita sambung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ma Allah. Okey, ini sama juga. Ma, jelaskan huruf bunyi ma ni. Wa ma, ma. Wa ma, bukan wa mau. Wa mallah. Okey, kalau tak hati-hati bunyi ni macam huruf o. Wa mallah, wa mallah. Okey, jadi hati-hati, jelaskan, sempurnakan dulu sifat huruf mim tu. Wa ma, wa ma. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Okey, lam ni tengok sini ada tanwin yang selari. Kalau tanwin selari, apa tuan-tuan dan puan-puan? Kena izhar. Apa maksud izhar? Kita baca jelas. Okey, kita baca dengan jelas, tak perlu dengung. Okey, sekejap kita tengok kepada terjemahan dia. Terjemahan ayat ke 144. Terjemahan ayat ke 144. Tengok makna sikit. Kami melihat wajahmu, yakni Muhammad, sering mendongak ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja engkau berada, hadapkanlah wajah-wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yakni Taurat dan Injil, tahu bahawa peralihan kiblat itu adalah kebenaran daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi muka surat ayat yang seterusnya 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil tu boleh share jugalah kita punya sesi live supaya lebih ramai dapat manfaat. Sebenarnya kita punya sesi live ni setiap hari pada jam 9 pagi. Cumanya seperti yang dimaklumkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni pernah join sesi live ni, saya ada program sepanjang 1 hingga 11 hari bulan. Jadi untuk pukul 9 pagi tu tak dapat buat lah. Jadi saya akan live insya-Allah pada waktu yang free. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh stay tune je lah. Okay. Kalau nak lebih tahu boleh join kita punya grup WhatsApp. Nama grup WhatsApp tu Kelas Mengaji Percuma. Macam mana nak masuk? Boleh tekan link dekat bio, kemudian tekan pada grup WhatsApp. Tak silap saya nama dia grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp, tekan link tu, grup WhatsApp Kelas Mengaji Percuma. Okay, nanti kalau saya lah, saya akan maklum dekat situ. Okay, kita sambung insya-Allah ayat terakhir pada muka surat yang ke-22. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. Okay, ba pun salah satu daripada qalqalah, 5 qalqalah, ba, ju, da, qa, ta, ba, jim, da, qaf dan juga ta, maka perlu ada lantunan secara semula jadi okay, dan tuan-tuan puan boleh tengok dekat sini ayatin, nampak? Kalau ada yang baris tanwin yang tidak selari, kalau tadi kita jumpa 2 contoh untuk baris tanwin selari. Okay, jadi bacaan ni macam mana? Bacaannya kena jelas, izhar. Okay, izhar. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni tak selari, tak sama, okay, kita kena dengung. Okay, kita kena dengung. Dan kalau nampak mim yang bersabdu ataupun nun bersabdu, dengung dengan kadar 2 harakat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, secara basicnya kalau selari, izhar, jelas baca. Kalau tak selari, kita baca dengan dengung. Okay. Okay, kita sambung insyaAllah. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. Okay, boleh tengok tanda ombak apa yang saya selalu sebut. Pilih 4 ataupun 5. Sekiranya selepas tanda ombak tersebut tidak ada sabdu, huruf yang bersabdu. Okay, pilih 4 atau 5. Kalau huruf bersabdu, 6 harakat. Okay, senang. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Okay, ba' ni pun sama. Kita matikan dia tanpa ada lantunan. Ba'd. Bukan ba'd. Itu lantunan. Tak boleh. Sebab da bukan qalqalah. Okay, huruf da ni ramai yang tersilap sangka ingatkan ada lantunan. Tapi sebenarnya dia bukan huruf yang termasuk dalam qalqalah, 5 huruf qalqalah tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang pernah belajar tajwid ataupun pernah tengok sesi-sesi live ataupun video sebelum ni, boleh komen apa huruf qalqalah, 5 huruf qalqalah. Saya ada sebut juga tadi. Mungkin boleh komen dekat bawah, jadi orang yang baru masuk boleh tahulah huruf qalqalah tu huruf apa. Apa hurufnya? Ada 5. Okay, ada 5. Okay, terus. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. Ni dah baca tadi. Okey, tak apa. Dekat sini saya nak tunjuk satu lagi. Di sini namanya hukum mim mati kan. Hukum mim mati dekat sini. Mim bertemu dengan ba, kita panggil dia ikhfa lah. Kalau yang belajar tajwid, ikhfa syafawi nama dia. Cuma yang lebih penting adalah cara nak baca. Okay, cara nak baca tu dia sama macam iklab. Okay, sama macam iklab. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pilih pendapat yang bacaan iklab itu bibir atas dan bibir bawah rapat. Macam saya secara peribadi, saya pilih bacaan iklab. Bacaan iklab ada tak di sini? Yang ada mim kecil tu. Mim kecil, ekor ke bawah. Itu bacaan iklab. Saya secara peribadi pilih pendapat yang tutup bibir atas dan bibir bawah rapat. Okey, tapi kita tak tekan lah, just touch. Panggil orang Inggeris panggil touch. Okey, kita touch sahaja. Samalah bacaannya dengan ikhfa syafawi ni. Kalau pilih pendapat yang regangan sedikit, maka iklab dengan ikhfa syafawi ni berbeza. Okey, itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan lah, nak baca rapat ataupun buka sikit. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan belajar. Itu yang penting. Tak boleh ikut-ikut macam tu. Okay, yang penting belajar lah. Waalaikumsalam Puan Nat dan juga Puan Ainur. Okay, kita sambung sikit lagi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Okay, nafas agak semput. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini. Saya sebut iklab tadi kan. Inilah tanda iklab. Tanda iklab, bacaan yang tutup mulut rapat. Kalau saya pilih bacaannya tutup mulut rapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau pilih pendapat yang buka, ada bukaan sedikit antara bibir atas dan bibir bawah pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan belajar. Okey. Jadi bacaan iklab ni sama dengan ikhfa syafawi lah bagi yang ikut pendapat rapat bibir di atas dan juga bibir di bawah. Okey, kemudian ada hari tu yang tanya, yang join sesi live,
tanya, lam ni tanda tak boleh berhenti kan? Tapi saya berhenti hari tu. Maksudnya dekat Quran mushaf saya masa sesi live hari tu tak ada perkataan lam, tapi pada mushaf salah seorang daripada kita punya viewer ataupun yang join live tersebut ada lam. Jadi dekat situ dia tanyalah. Jadi jawapan yang tepat adalah ikut maksud ayat sebenarnya. Sesuai tak nak berhenti. Itu yang lebih bagus lah. Jadi kalau kita ada Quran terjemahan, tengok pada terjemahan dia lah, sesuai tak berhenti pada perkataan tersebut. Kalau sesuai, berhenti. Tapi kalau kita tak tahu ataupun kita baca Quran yang tak ada terjemahan, kita just follow this sign lah. Follow je tanda baca yang telah ditulis di sini. Okay, tak berhenti, tak boleh berhenti sini. Jadi kita tak ada nafas, ambil sampai innaka. Lepas tu ulang balik, innaka idzal laminaz zalimin. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita baca pada terjemahan sikit lagi. Ni pun dah pukul berapa ni? 10 minit. Mungkin hari ni kita baca dalam 2 muka surat je macam tu. Yang penting adalah okay, dan walaupun engkau, yakni Muhammad, memberi semua ayat, yakni keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu, dan engkau pun tidak akan menurut kiblat mereka. Sebahagian mereka tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Dan jika engkau menurut hawa nafsu mereka setelah sampai ilmu kepadamu, nescaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Okay. InsyaAllah kita sambung muka surat yang seterusnya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru join sesi live pada malam ini, boleh buka muka surat yang seterusnya. Jatuh ni. Okay, muka surat yang seterusnya kita akan baca insyaAllah muka surat yang muka surat yang ke-23. Okay, hari ni kita masuk juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-22. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka juzuk kedua lah. Muka surat 23 kita sambung. Ni muka surat yang kedua bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru join sesi pada malam ini. Waalaikumsalam. Ayat pada yang memberi salam. Siapa ni? User 35650. Okay, terima kasih ada yang bagi hadiah ros dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Yang bagi like dan terus belanja like, belanja love. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung muka surat yang kedua untuk malam ini, surat yang ke-23. Jadi macam biasa, kalau ada soalan berkaitan hukum tajwid ataupun cara baca ataupun kekeliruan, boleh komen dekat ruangan komen. Kalau saya tahu, saya akan bantu untuk jawab insyaAllah. Dan juga kalau saya tak tahu, insyaAllah saya akan cari jawapan, confirmkan jawapan tersebut dan buat dalam bentuk video lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh refer pada video nanti insyaAllah. Dan yang siapa nak request untuk join live, tujuannya untuk semak bacaan lah. Semak bacaan macam yang viewer kita sebelum ni, boleh request kat bawah, kemudian komen, beritahu saya dah request untuk semak bacaan. Okay, tak perlu buka kamera dan sebagainya lah. Okay, insyaAllah kita sambung surat yang ke-23, ayat yang ke-147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebut, nampak je ombak, lepasnya tidak ada huruf yang bersabdu, maka bacalah 4 ataupun 5. Okay, 4 ataupun 5. Seterusnya, nun yang bersabdu, baca dengan dengung 2 harakat, sama juga mim yang bersabdu. Okay, mim yang bersabdu, baca dengan kadar dengung dengan kadar 2 harakat. Simple saja formula untuk tuan-tuan dan puan-puan, mudah bila mana baca Quran lah, terutama sekali bila baca sendirian. Okay. Kita tengok pada terjemahan ayat ke-146. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad. Okey, tengok pada mana ni? Poin ke-49, penerangan dia saya bacakan kat sini. Mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya sebagaimana yang dinyatakan di dalam Taurat dan Injil. Okey, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Sambung.
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Okey, 147. Okey, sebelum tu kita tengok pada hukum nun mati bertemu dengan ra. Tapi saya tak nak fokuskan pada hukum nun mati ni. Nak fokuskan pada sabdu yang berturutan. Kenapa saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus pada sabdu yang berturutan? Sebab ada pelajar yang agak sukar ataupun rasa susah bila nak sebut huruf bersabdu, itu yang pertama. Dan bertambah susah bila mana huruf sabdu tersebut berturutan. Maksudnya macam ni lah. Ra ada sabdu, ba ada sabdu. Okey, bila mana susah, cara yang saya dah ajar sebelum ni, bagi tuan-tuan dan puan yang pernah join, huruf sabdu tersebut kita pecahkan kepada dua. Huruf yang pertama huruf mati, huruf yang kedua huruf letak baris. Baris tu baris atas ke bawah ke depan, tengoklah pada baris asal dia baris mana. Okey, janji pecahkan jadi dua huruf. Ra yang pertama ataupun huruf pertama matikan. Saya contoh sikitlah. Okey, ra yang pertama matikan, ra yang kedua bariskan. Bariskan, tu sabdu, bariskan dia. Ikut baris asal lah. Okey. Kemudian ba pun sama, pecahkan dia. Jadi ba yang pertama sukun, ba yang kedua ada baris bawah lah ikut baris asal. Okey. Saya tak ada kertas yang terdekat sini. Kalau tak saya boleh tunjuk sekali lagi. Okey. Jadi bacanya macam biasalah kita baca satu-satu. Rabbik. Mir ra masuk dalam ra mati, kemudian ra ada baris. Mir ra. Kemudian kita masuk dalam ba yang mati. Rabb. Okey, mati. Kemudian baris bawah B. Barulah jelas sabdu tersebut. Okey, ini bagi tips bagi tuan-tuan dan puan-puan yang susah nak sebut huruf sabdu, terutama huruf sabdu yang berturutan lah. Okey, mir rabbik. Okey, sambung. Fala takunanna minal mumtarin. Okey, tengok pada terjemahan 147. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau, yakni Muhammad, termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Okey, tuan-tuan dan puan, tengok dekat sini. Saya dah bagi tahu tadi, kalau selari kita baca jelas. Kalau tak selari macam ni, baca dengung. Okey. Kalau yang belajar tajwid, namanya kat sini idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi kita masukkan idgham bi gunnah iaitu dengan dengung. Walikulli wijhatun. Dekat sini kita nampak contoh untuk tanwin yang ni kategori tanwin selari lah. Cuma dia baris depan, bentuk dia macam ni. Ada topi, kemudian dia macam huruf nombor 9. Ataupun saya selalu bagi tahu pada pelajar, nampak je macam 69, kita baca jelas wijhatun. Okey, dia dalam kategori yang selari itulah bacaan dia, bacaan izhar. Okey, dekat sini izhar halqi. Okey, innallah. Okey, ni selalu saya ulang, na sempurnakan na, jangan innallah. No tu English, no kan, ni innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, 148. Walikullin wijhatun, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebaikan. Di mana sahaja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkanmu semua. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wa min haitsu kharajta. Okey, dekat sini huruf jim, qalqalah, salah satu pada qalqalah, 5 qalqalah. Okay, kita lantunkan semula jadi, secara semula jadi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbihim. Dia sama juga tadi, sabdu berterutan, hati-hati kena jelaskan satu persatu. Ra bersabdu, ba bersabdu, jelaskan. Okey, mir rabb. Tak boleh kita abaikan salah satu.
terjadi bila mana kita laju sangat baca. Biasanya terjadilah kita termiss salah satu daripada sabdu ra ataupun ba. Okey, hati-hati jangan baca laju sangat. Okey. Kemudian kat sini haram ni kita boleh baca beberapa harakat lah, 2, 4 ataupun 6. Kalau yang belajar tajwid kat sini namanya ma'arid li sukun. Okey, ma'arid li sukun. Masjidil Haram, ataupun nak baca 2 pun boleh, Masjidil Haram. Okey. Terus wamallah, sama juga, jangan wamallah, ma jelaskan ma tu. wamallahu bighafilin amma ta'malun. Okey, lin nampak? Selari bacaannya izhar jelas. Kalau tak selari kita baca dengung. Okey, simple formula. Okey, 149. Dan daripada mana pun engkau yakni Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah benar-benar ketentuan daripada Tuhanmu. Allah tidak pernah lalai terhadap setiap perkara yang kamu lakukan. Okey, 150. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan fokus pada perkataan apa? Perkataan ataupun huruf ha. Kenapa dekat huruf ha? Kebiasaannya kalau tak hati-hati huruf ha ni tuan-tuan dan puan-puan baca kurang jelas anginnya. Sebab huruf ha ni kena baca dengan ada angin dia kan, macam pedas lah, biasa orang panggil dia ha pedas. Kenapa saya suruh fokus? Sebab ha yang berbaris di hadapan ini agak sukar lah kalau kita tak hati-hati untuk kita keluarkan angin dia. Alaikum hujjatun. Okey, hu bukan hu. Alaikum hujjatun. Kalau hujjatun ha yang bulat tu, ni ha yang macam ni kena baca pedas. Jadi macam mana teknik ataupun cara yang saya selalu ulang-ulang, iaitu kita senyum dulu, kemudian kita muncungkan mulut, barulah dia akan mudahkan kita untuk bunyi angin tu, angin pedas tu. Linnasi alaikum hujjatun. Kita tarik senyuman tu, tarik, kemudian baru muncung, tarik baru muncung. Okey, sekali lagi. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok pada terjemahan 150. Dan daripada mana pun engkau yakni Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar tiada lagi sebarang alasan yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja terhadap kamu, yakni dalam isu peralihan kiblat, kecuali alasan-alasan dangkal daripada orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka itu, tetapi takutlah kepadaku, dan demikianlah juga hadapkanlah wajah kamu ke arahnya, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Okey, baik. Seterusnya 100 ayat ke 151. Kita nak habis dah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sikit lagi. InsyaAllah hari ni kita baca 2 muka surat saja. Okay, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, boleh lihat dekat sini ombak, selepasnya tidak ada sabdu, maka pilihlah nak baca 4 ataupun 5 harakat.
Okey, kemudian pada perkataan di sini nampak tanwin tidak selari, maka kita baca dengung. Tapi kalau kita nampak mim dah ada sabdu ni pun kita baca dengung lah. Cuma tanwin pun tak selari, kita baca juga dengan dengung. Kalau selari baca dengan izhar, jelas. Okey, kemudian dekat sini saya nak tuan-tuan puan berikan perhatian pada huruf ta mati. Ta mati ni, ta ni ada kita panggil kalau belajar dalam sifat huruf, dia ada salah satu sifat yang namanya hamas. Okey, maka kita perlu ada bunyi hamas tersebut. Yatlu. Okey, macam tu. Okay, yang sifat huruf tu dia advance sikit lah kalau kita belajar kan. Tak apa tuan-tuan, saya sebut sikit-sikit. Okey, kita sambung insyaAllah. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Okay, 151. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang Rasul, yakni Muhammad, daripada kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Fadhkuruni. Okey, di sini za, saya nak tuan-tuan dan puan hati-hati supaya tidak baca dengan qalqalah ataupun lantunan. Macam mana bacaan lantunan ataupun qalqalah tu? Fadhkuruni, fadhkuru, faz tu, faz. Okey, dia fadhkuruni. Caranya kita pegangkan dia teguh. Teguh ayat dia teguh pada makhraj huruf za ni. Makhraj dia dekat mana? Hujung lidah kena pada gigi bahagian atas. Okey, gigi bahagian atas sebelah depan. Okey, pegangkan dia kat situ, barulah kita sebut huruf seterusnya. Jangan lepas. Jangan lepas. Kalau tak dia akan jadi lantunan. Okey, sekali lagi. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Okey, ni pun samalah macam tadi, jangan ada lantunan dekat huruf za. Okey, tengok 152. Fadhkuruni. Fadhkuruni, apa maksud dia? Maka ingatlah kepadaku, nescaya aku akan mengingat kepadamu. Ni Allah maksudnya lah. Maka ingatlah kepada Allah, nescaya aku akan mengingat kepadamu. Okey, dekat sini ada note sikit. Aku limpahkan rahmat dan keampunan kepadamu. Itu maksud mengingat kepadamu. Maksud Allah ingat kepada kita tu. Okey, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ayat yang terakhir insya-Allah hari ini. Ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Okey, tuan-tuan dan puan, boleh tengok huruf ta. Ta bulat ni kita baca bila mana waqaf ataupun bila mana kita nak berhenti, bacanya seperti huruf ha. Macam tadilah was-salah. Okey, bukan was-salat. Kalau was-salat itu huruf ta yang terbuka. Huruf ta yang terbuka macam ni. Huruf ta ni. Huruf ta terbuka. Kalau ta bulat bacanya nak berhenti baca macam ha. Kalau kita sambung baca ta lah. Kalau kita berhenti bacanya ha. Was-salah. Okey. Innallaha ma'as sabirin. Okey, sama juga inna, na bukan inna. Innallah, na, innallah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan boleh lihat ayat ke 153. Ayat maksudnya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan yakni kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, sadaqallahu azim. Itu saja tuan-tuan dan puan untuk bacaan ataupun sesi live kita, iaitu sesi kita panggil sesinya sesi tilawah lah, tilawah, terjemah dan juga tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang join sesi live pada malam ini. Kita buat malam ni lebih kurang dalam setengah jam je.
Okay, setengah jam je sebab dah lewat juga ni. Tuan-tuan dan puan mungkin nak rehat kan, sebab weekend ada yang weekend esok. Mungkin ada yang bekerja, jadi boleh rehat. Cuma saya nak ajaklah tuan-tuan dan puan supaya sentiasa kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Paling kurang kita bacalah, at least yang baru nak mula, kekalkan, maintainkan ataupun konsistenkan untuk baca satu ayat saja. Satu ayat saja, tak minta banyak pun. Okey. Kalau alif lam mim je lah. Okey, yang penting baca dengan konsisten dulu, kemudian kita upgrade day by day, week by week ataupun month by month. Okey, kita upgrade. Dan kalau boleh kita baca tu sekali dengan terjemahan lah, at least. Okey, supaya kita nampak gambaran ayat tu cerita pasal apa kan. Itu sekurang-kurangnya lah kita antara usaha yang kita cuba buat, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan boleh amalkan. Kalau saya tak sempat nak live dan sebagainya pun, saya harap tuan-tuan dan puan dapat sama-sama baca Quran juga. Okey, baca Quran juga, insya-Allah. Jadi yang nak join kita punya ataupun nak tahu kita punya live tu bila, sebab sekarang ni sampai 11 hari bulan kita tak ada live 9 pagi itulah. 9 pagi tu tak sempat sebab ada program. Jadi saya akan live bila waktu yang saya akan free, insya-Allah. Jadi boleh join kita punya group WhatsApp. Group WhatsApp tu nama dia Kelas Mengaji Percuma. Boleh tekan dekat link dekat TikTok tu, link dekat bio, boleh pilih je lah. Dan siapa-siapa yang terlepas sesi live sebelum-sebelum ni, boleh klik dekat YouTube. Dekat link bio TikTok ni juga ada perkataan YouTube tu, tekan situ. Ada sesi live sebelum ni. Tapi saya tak update ataupun tak upload semua lagi sebab belum sempat lagi. Okay? Jadi yang terlepas tu boleh tengok dekat situ. Tak silap saya yang dah upload untuk live 29 hari bulan, 30 dan 31 tak silap. Okey. Puan Nat, esok ada kelas tak Ustaz? Esok saya tak pasti lagi sebab malam ni tak ada program. Ada sekejap je tadi. Sebab kalau ikut program daripada pagi sampai ke malam lah, pukul 10. Tapi esok saya tak pasti lagi. Kalau macam hari ni kan, kita ada free ataupun saya pun free, insya-Allah kita akan buat lah. Ataupun pagi esok lah. Pagi esok lepas subuh ke, kan, kalau free kita akan on live macam biasa, insya-Allah. Esok semua cuti, jadi tak bekerja lah. Kecuali ada yang kerja tu tak ada masalah. Boleh join siapa-siapa yang free. Insya-Allah kita cuba buat pagi esok. Pagi esok untuk sesi live. Sambung surat berapa tadi? Esok 24 kita akan sambung surat 24, tuan-tuan dan puan. Boleh take note juga sebab kadang-kadang saya terlupa nak catat. Okay, hari ni kita sampai surat 23. Kita mula awal juzuk 22 hingga surat ke 23. Okay, tuan-tuan dan puan, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa pagi esok. InsyaAllah saya cuba untuk live pagi esok. Kita baca Quran. Kita mulakan hari kita dengan baca Quran dulu. Kemudian kita startlah aktiviti-aktiviti kita setiap hari macam biasa. Mudah-mudahan hari kita akan menjadi hari yang berkat, waktu yang berkat, yang penuh dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang kita bukan buang masa. Caranya kita baca Quran dulu. Okay, kita baca Quran dulu. Dan siapa yang tak nak terlepas sesi live, boleh join lah macam grup WhatsApp yang kita sebutkan tadi tu, dekat link dekat bio, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada malam ini. Kita jumpa pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.